Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Nabila binti Zulkifli dari kelas PS3 T2 14 hari ini akan membentangkan rancangan pengajaran harian iaitu RPH. Baiklah, rancangan pengajaran harian Pendidikan Islam tahun 6. Item yang pertama, mata pelajaran Pendidikan Islam Akidah. Yang kedua, kelas 6 maju. Ketiga, tarikh ataupun hari iaitu 3 Februari 2022 bersamaan satu Rejab pada hari Khamis. 4, masa pada pukul 8 pagi sehingga 8.30 pagi selama 30 minit. 5, bilangan murid seramai 22 orang murid, lelaki 12 orang manakala perempuan 10 orang. 6, tajuk jauhi syirik. 7, pengetahuan sedia. Murid-murid pernah mendengar perkataan syirik dalam pelajaran yang lalu. 8, standard kandungan. 3.6, memahami dan mengenal pasti konsep syirik sebagai benteng dalam kehidupan harian. Seterusnya, 9, standard pembelajaran. 3.6.1 menyatakan maksud syirik. 3.6.2 menganalisis beberapa dalil nakli yang berkaitan dengan konsep syirik. 3.6.3 menghuraikan bahagian-bahagian syirik dan keadaan yang boleh membawa kepada syirik. Item ke-10, objektif pembelajaran. Selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat 1. Menyatakan secara lisan maksud dan dalil syirik dengan betul selepas penerangan guru. 2. Membezakan antara syirik jali dan syirik khafi selepas menjawab kuiz. Bagi standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran, saya telah menggunakan DSKP tahun 6 Pendidikan Islam sebagai rujukan. Seterusnya, yang ke-11, kemahiran berfikir. Membezakan perkara yang dilarang Allah dan perkara yang disukai Allah. Item ke-12, gabung jaring. Yang pertama, Al-Quran, iaitu membaca surah Al-Baqarah. Kedua, adab dengan Al-Quran. Ketiga, akhlak, adab menuntut ilmu. 13, penyerapan bahasa Arab iaitu bacaan Al-Quran. 14, penerapan nilai seperti taat, beradab, fokus, bersungguh-sungguh dan keyakinan. 15, amalan pedagogi masa kini iaitu saya telah pilih pembelajaran kontekstual menghubungkaitkan isi pembelajaran dengan pengalaman harian murid. Pembelajaran kontekstual ini juga membawa maksud bahawa murid-murid akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari berkaitan dengan apa yang berlaku di persekitarannya. Baiklah, untuk item 16, kemahiran sosial iaitu hubungan interpersonal dan proses interaksi sesama manusia yang positif dan kemudiannya membawa manfaat kepada semua pihak. Kedua, kemahiran penyelesaian masalah, yang mana dalam proses pengajaran ini, guru akan memberikan satu kuis alternatif untuk murid selesaikan masalah tersebut bagi mendorong murid untuk menguasai soalan-soalan kehebat. 17, EMK yang pertama, keusahawanan dan kedua, teknologi maklumat dan komunikasi iaitu video dan kuis alternatif dalam talian. Item ke-18, penilaian pengajaran dan pembelajaran seperti lisan iaitu soal jawab, penerangan, belajar sambil bermain dan juga diaplikasikan kuis. 19, bahan atau alat bantu mengajar yang digunakan seperti komputer, slide, video rakaman, aplikasi YouTube dan Jamboard. Baiklah, kita teruskan kepada langkah mukaddimah selama 3 minit. Isi kandungan, bacaan doa belajar dan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li
amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Cadangan aktiviti, guru memberi salam kepada murid. Murid diminta bersedia untuk membaca doa dengan beradab dan bersungguh-sungguh. Guru mengetuai bacaan doa dan diikuti oleh murid-murid. Catatan penerapan nilai iaitu beradab, taat, bersungguh-sungguh. Gabur jaring akhlak iaitu adab menuntut ilmu. Dalam gabur jaring ini disertakan akhlak bagi membentuk murid menjadi insan yang berakhlak dan beradab. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada langkah set induksi yang dilaksanakan selama 3 minit. Isi kandungan video rakaman. Tayangan video kelompok-kelompok manusia yang melakukan perbuatan syirik. Saya memilih video rakaman ini kerana isi pengajaran yang terkandung dalam video tersebut berkaitan dengan tajuk yang akan diajar kepada murid-murid iaitu jauhi syirik. Sebagai contoh, di dalam video tersebut mengandungi contoh-contoh perbuatan syirik seperti penyembahan berhala, penyembahan kubur, perbomohan dan sebagainya. Cadangan aktiviti pula, murid dipertontonkan video kelompok-kelompok manusia yang melakukan perbuatan syirik. Guru bersoaljawab dengan murid mengenai video yang dipertontonkan. Murid menjawab segala persoalan guru. Jawapan murid dirumuskan oleh guru dan mengaitkannya dengan tajuk yang akan dipelajari. Catatan, kemahiran utama, pemerhatian, penjanaan idea. Dan di sini, murid-murid perlu memerhati video tersebut dan mengeluarkan pendapat masing-masing berkenaan video yang telah ditontonkan. Penjanaan idea pula untuk merangsang murid-murid berfikir. Bahan bantu mengajar pula, video rakaman dan kaedah yang digunakan ialah soal jawab. Kaedah soal jawab ini dapat membantu murid-murid untuk berfikir dan bertindak secara aktif. Penerapan nilai pula fokus. Murid-murid perlu fokus untuk menjawab segala persoalan daripada guru. Seterusnya, langkah-langkah pertama yang dijalankan selama 7 minit. Isi kandungan dan slide maksud dan dalil nakli syirik. Untuk langkah pertama ini, saya menyediakan slide untuk menarik perhatian murid belajar yang mana slide tersebut terkandung dengan warna yang menarik, gambar dan tulisan yang sangat jelas untuk murid baca. Penggunaan slide ini untuk menarik perhatian murid sekaligus berjalan secara lancar. Cadangan aktiviti, guru memaparkan slide yang mengandungi maksud dan dalil nakli syirik. Kedua, murid mendengar penerangan guru tentang maksud dan dalil nakli syirik dengan teliti. Guru meminta murid mengulangi maksud dan dalil nakli syirik secara beramai-ramai. Guru memberi peneguhan positif kepada semua murid. Catatan, kaedah yang digunakan ialah penerangan dan sebutan. Penerangan seperti yang saya jelaskan tadi, guru akan menerangkan terlebih dahulu maksud dan dalil syirik, manakala untuk sebutan ini akan diulangi oleh murid selepas murid mendengar penerangan daripada guru. Penyerapan bahasa Arab iaitu bacaan Al-Quran bagi dalil nakli syirik. Gabung jalin iaitu adab dengan Al-Quran. Kemahiran insaniah yang diterapkan dalam langkah 1 pula, kemahiran sosial dan bahan bantu mengajar yang digunakan ialah komputer, slide dan penerapan nilai pula fokus dan EMK teknologi maklumat dan komunikasi juga keusahawanan. Baiklah, sekarang kita akan menelusuri dalam langkah kedua yang akan dilaksanakan juga selama 7 minit. Isi kandungan tayangan slide syirik jali dan syirik khafi berserta contoh. Untuk langkah 2 ini juga, saya menggunakan slide untuk menarik perhatian murid dan membantu murid untuk memahami bahagian-bahagian syirik dengan lebih mudah.
Cadangan aktiviti, guru memasang slide syirik jali dan syirik khafi berserta contoh. Murid diminta untuk melihat dan membaca kandungan slide secara individu terlebih dahulu. Guru menjelaskan pembahagian syirik iaitu syirik jali dan syirik khafi berserta contoh. Murid dibenarkan untuk bertanya soalan selepas mendengar penerangan guru. Untuk kaedah ini, kaedah yang digunakan ialah penerangan dan sebutan, manakala bahan bantu mengajar, komputer, slide dan untuk penerapan nilai, fokus, bersungguh-sungguh dan EMK teknologi maklumat dan komunikasi. Seperti yang kita ketahui, teknologi maklumat dan komunikasi merupakan satu teknologi yang penting dalam pendidikan untuk masa kini. Oleh itu, saya menerapkan juga teknologi maklumat dan komunikasi ini untuk menjadikan murid lebih aktif dan seronok dalam menyertai pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, sekarang langkah 3 yang dijalankan selama 7 minit. Isi kandungan, aktiviti kuis bulatkan betul atau salah di aplikasi Jamboard. Seperti yang kita dapat lihat, gambar tersebut merupakan contoh-contoh soalan yang akan murid jawab di aplikasi Google Jamboard. Untuk cadangan aktiviti, murid diberi pautan link melalui aplikasi Jamboard. Murid perlu menjawab kenyataan yang diberikan sama ada betul atau salah dengan membulatkan jawapan tersebut. Murid yang berjaya menghabiskan permainan kuis dengan masa yang pantas dan betul dikira sebagai pemenang. Seterusnya, murid perlu menangkap gambar hasil jawapan atau markah yang diperoleh sebagai penilaian guru. Guru memberi penugahan positif kepada semua murid dan pemenang. Baiklah, untuk catatan pula bagi langkah ketiga ini, terkandung seperti kemahiran berfikir iaitu penjanaan idea. Untuk menyelesaikan kuis ini, murid semestinya menggunakan pengetahuan sedia ada dan pengetahuan baru untuk menjawab kuis tersebut. Kaedah belajar sambil bermain. Saya memilih kaedah belajar sambil bermain ini untuk menjadikan proses PDPR lebih menarik dan menyeronokkan di samping mendorong murid untuk bertindak secara aktif. Dan seterusnya penerapan nilai keyakinan. Keyakinan di sini untuk mendorong murid mencuba menjawab dan mewujudkan sifat keberanian dalam diri mereka. Bahan bantu mengajar permainan kuis iaitu di aplikasi Google Jamboard. EMK Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Ini merupakan satu kepentingan untuk guru mahir dalam teknologi supaya dapat menghasilkan kelas yang lebih aktif dan menyeronokkan apabila guru menguasai teknologi tersebut dan diaplikasikan di dalam kelas. Dalam langkah 3 ini juga terkandung kemahiran insaniah seperti kemahiran penyelesaian masalah. Di sini, murid akan diuji dengan persoalan-persoalan dalam kuis aplikasi Google Jamboard. Amalan pedagogi masa kini, pembelajaran kontekstual terarah. Seterusnya, untuk langkah penutup yang dilaksanakan selama 3 minit, isi kandungan penutup kognitif, murid memahami maksud dan dalil nakli syirik serta dapat membezakan antara syirik jali dan syirik khafi. Penutup sosial, murid diberikan ganjaran mata. Ganjaran mata ini bagi mendorong murid untuk terus bersemangat dan aktif dalam penyertaan di dalam kelas. Cadangan aktiviti, murid diminta untuk membaca semula maksud dan dalil nakli syirik serta perbezaan antara syirik jali dan syirik khafi. Murid diingatkan agar sentiasa jauhi syirik dalam kehidupan seharian. Catatan pula, kemahiran utama, amalan berterusan, penerapan nilai, bersungguh-sungguh, kemahiran berfikir, mengumpul dan mengelas. Leksi, kelas pada hari ini berjaya dijalankan dengan lancar dan murid mampu menguasai tajuk jauhi syirik dengan baik.
Selain itu, disertakan juga lampiran seperti berikut. Baiklah, sekian sahaja pembentangan rancangan pengajaran harian bagi bidang akidah tahun 6 bertajuk Jauhi Syirik. Sekian, terima kasih. Jadi kita masuk untuk sesi yang kedua, iaitu sesi soal jawab. Tahniah kepada Nabila atas pembentangan yang baik tadi. Jadi daripada pembentangan Nabila tadi, saya ada beberapa soalan. Jadi untuk soalan yang pertama, bagaimana Nabila dapat mengenal pasti bahawa objektif yang Nabila bina itu tercapai daripada RPH tadi? Baiklah, seperti yang saya telah bentangkan sebentar tadi berkenaan RPH tahun 6 bidang akidah bertajuk Jauhi Syirik telah menepati objektif pembelajaran yang dinyatakan. Objektif pertama menyatakan secara lisan maksud dan dalil syirik dengan betul selepas penerangan guru. Pada langkah satu ini, aktiviti tayangan slide maksud dan dalil syirik dengan mengaplikasikan kaedah penerangan. Guru meminta murid-murid untuk mengulangi secara beramai-ramai bagi mengesan objektif tersebut dapat dicapai. Murid-murid yang dapat menyebut maksud dan dalil syirik tersebut menandakan sesuatu objektif itu telah berjaya dicapai. Dan untuk penggunaan Jamboard pula, bagi mencapai objektif kedua iaitu membezakan antara syirik jali dan syirik khafi selepas kuis. Melalui aktiviti yang dilaksanakan, dapat kita lihat bahawa objektif tersebut mampu dicapai pada langkah kedua yang telah dirancangkan tersebut apabila murid dapat menyelesaikan kuis tersebut dengan baik. Oh, jadi saya dapat lihat yang mana aktiviti yang Nabila buat sangat bersesuaian dan bertepatan dengan objektif yang Nabila rangka dalam RPH untuk yang Nabila bentangkan tadi. Jadi untuk soalan seterusnya, adakah pemilihan tengah video YouTube dan pada seindaksi dalam RPH Nabila ini mampu merangsang minat murid untuk mendalami terus tajuk pengajaran dan pembelajaran yang Nabila bina ini? Baiklah, untuk soalan kedua ini, pengajaran dan pembelajaran yang disertakan dengan alat bantu mengajar terkini seperti video YouTube dapat merangsang minat murid. Ini kerana video YouTube merupakan satu media dinamik, hasil jalinan pelbagai media lain seperti audio, grafik, gambar dan sebagainya yang dapat merangsang pelbagai deria seseorang murid itu. Ini secara tidak langsung mampu meningkatkan lagi keberkesanan proses penyampaian mesej pengajaran tajuk Jauhi Syirik ini dengan lebih menarik, mudah dan juga berkesan. Selain itu, video YouTube ini juga dapat menimbulkan minat dan kesungguhan murid. Hal ini kerana penggunaan video dalam proses PDP dapat merangsang minat murid untuk belajar kerana terdapatnya video bergambar yang mampu membuatkan murid ini mengingat apa yang diajar dengan cepat dan berkesan, di samping dapat menambah ilmu pengetahuan sedia ada murid.
Oh, jadi untuk YouTube ni sangat baguslah sebab pertama tadi saya dengar ada variasi dinamik, rangsangan dan lepas tu YouTube ni juga memudahkan murid ingat betul akan RPH yang pengajaran yang kita akan lakukan. Dan ini untuk soalan yang ketiga. Berdasarkan apa yang telah Nabila bentangkan tadi, saya nampak kebanyakan kaedah digunakan kaedah penerangan. Jadi pada pendapat Nabila, adakah penggunaan kaedah penerangan ni lebih masih lagi dapat boleh atau sesuai digunakan untuk murid-murid pada zaman kini? Terima kasih soalan yang sangat menarik. Ya, bagi saya merasakan kaedah penerangan ni masih bersesuaian untuk murid zaman kini walaupun seperti yang kita ketahui, kaedah penerangan ni adalah merupakan kaedah pendidikan yang tradisional. Akan tetapi masih ramai akan tetapi masih diaplikasikan secara meluas oleh guru dalam menyampaikan pengajaran secara lisan. Dalam pembentangan RPH sebentar tadi, saya juga menggunakan alat bantuan mengajar seperti slide yang berwarna, bergambar dan menarik bagi meraih perhatian murid dalam pelajaran tersebut. Peralatan yang digunakan juga menjadi penggalak dalam penyampaian pelajaran. Hal ini kerana BBM yang digunakan ni dengan teratur semasa memberi penerangan pengajaran yang oleh itu pengajaran yang disampaikan tu akan mencetuskan minat dalam kalangan murid. Kaedah penerangan ni juga bukan sahaja mudah untuk diaplikasikan, malah membantu murid untuk memahami setiap penerangan guru yang disampaikan itu. Oleh itu guru ni oleh itu kaedah penerangan ini tidak lagi membosankan tapi menyeronok sekaligus membantu guru mencapai objektif pembelajaran seperti yang telah dirancang. Okey, baik. Jadi daripada penerangan Nabila tadi saya setuju sangat. Maknanya walaupun kaedah penerangan ni tradisional tapi dengan penggunaan slide yang berwarna dan sebagainya membuatkan kaedah penerangan itu lebih menarik. Jadi saya rasa 3 soalan tu sangat telah mencukupi dan telah menjawab segala persoalan saya berkenaan dengan pembentangan Nabila tadi. Saya rasa itu saja kot untuk sesi soal jawab ni. Terima kasih ya. Terima kasih.